Hai, Assalamualaikum semuanya. Hari ini cikgu akan ajar topik ataupun bab yang pertama dalam ekonomi tingkatan 5, iaitu ekonomi dan kerajaan. Baiklah, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bab 1 ekonomi dan kerajaan. Dalam bab ini terdapat 3 standard kandungan yang utama, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi, yang kedua penunjuk ekonomi, dan yang ketiga ialah alat dasar ekonomi. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar mengenai peranan kerajaan dalam ekonomi. Sebelum kita mulakan, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan. Okey, so kerajaan ialah satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Itu adalah fungsi kerajaan. Okay? Mesti berusaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Ada 3 peranan utama kerajaan dalam ekonomi. Yang pertama ialah kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Yang kedua, untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Dan yang ketiga, untuk mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Ingat, ada 3 peranan kerajaan dalam ekonomi. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu peranan yang pertama, iaitu peranan kerajaan sebagai pengeluar dan sebagai majikan. Baiklah, sebagai pengeluar. Apakah fungsi kerajaan sebagai pengeluar? Untuk mengeluarkan barang awam dan barang sosial. Supaya apa? Untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. Baiklah, ada dua jenis barang, iaitu barang awam dan barang sosial. So, apakah itu barang awam dan apakah itu barang sosial? Barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh individu tanpa mengurangkan penggunaan individu lain dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Contohnya macam hospital, jalan raya, sekolah. Itu ialah barang awam. Barang sosial pula ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada masyarakat. Contoh barang sosial ialah loji pembersihan air, projek pendidikan ataupun projek kesihatan. Jadi apa beza antara barang awam dengan barang sosial ini? Okey. So kalau barang awam sebenarnya kita boleh simpulkan perbezaannya ialah barang awam ialah barang yang kita boleh nampak, kita boleh gunakan. Sebaliknya barang sosial dia lebih kepada perkhidmatan. Macam sekolah kan. Sekolah ialah barang awam tapi perkhidmatan pendidikan itu ialah barang sosial. Satu lagi untuk barang awam, kadang-kala kita dapat secara percuma. Tapi kalau barang sosial, kita perlukan sedikit bayaran yang minimum. So, itu adalah 2 perbezaan antara barang awam dan barang sosial. Baiklah, kerajaan sebagai majikan. Bagaimana kerajaan bertindak sebagai majikan? Kerajaan merupakan majikan terpenting di Malaysia yang menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam negara. Contoh macam siapa? Polis, tentera, doktor, nurse, guru. Itu semua merupakan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh kerajaan. Okey, bila kerajaan berikan peluang pekerjaan, ia dapat menjana pendapatan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Bila taraf hidup rakyat meningkat, ia mampu meningkatkan pendapatan boleh guna masyarakat. Bila pendapatan boleh guna kita meningkat, apa akan berlaku kepada jumlah permintaan? Mestilah jumlah permintaan agregat juga akan turut meningkat bila kita punya pendapatan boleh guna meningkat. So, bila PBG meningkat, permintaan agregat meningkat, ia dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebab banyak barang dikeluarkan, kita minta banyak pelabur mau masuk. So, itu akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah, kita akan sambung dengan monopoli semula jadi kerajaan. So, apa itu monopoli semula jadi kerajaan? Ia merupakan monopoli kerajaan iaitu pengeluaran barang atau perkhidmatan yang dibenarkan untuk dikeluarkan oleh firma berkaitan kerajaan sahaja. Okay, kenapa wujudnya monopoli semula jadi kerajaan? Sebab pengeluaran barang awam dan barang sosial ini
dia memerlukan kos modal yang tinggi dan hanya mampu dibiayai oleh kerajaan selepas mengumpulkan dana daripada masyarakat melalui kutipan cukai. Bila firma besar ataupun firma swasta ingin membuat projek-projek kerajaan, ada firma-firma yang tidak mampu. Jadi, untuk barang awam dan barang sosial selalunya dibuat oleh kerajaan sebabnya kerajaan ada banyak duit hasil daripada kutipan cukai daripada rakyat. Okey, ada 4 ciri-ciri pasaran monopoli. Pertama, satu firma sahaja. Okey, dalam monopoli semula jadi kerajaan, hanya ada satu firma yang membekalkan barang ataupun perkhidmatan tertentu. Contoh, untuk tenaga elektrik lah. Okey, elektrik, kalau di Semenanjung, Tenaga Nasional Berhad, TNB. Kalau di Sabah, dipanggil sebagai SESB. Itu satu firma sahaja yang mengeluarkan barang tersebut ataupun perkhidmatan tersebut. Kedua, keluaran tidak ada barang pengganti. Macam tadi, barang elektrik tadi itu, yang keluarkan hanya ada satu firma sahaja yang dilantik oleh kerajaan. Jadi firma lain yang tidak dilantik, dia tidak boleh keluarkan. Jadi barang itu tidak ada barang pengganti. Ketiga, penentu harga pasaran. Okey. So bila kerajaan yang keluarkan, bermakna kerajaan berhak untuk menentukan harga barangan ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan. Yang keempat, tiada kebebasan keluar masuk industri kerana wujud halangan. Okey, untuk firma-firma lain masuk ataupun keluar. Ia termasuklah perlindungan undang-undang, pemilikan faktor pengeluaran dan keperluan kos modal yang tinggi. Semua benda-benda itu akan menyebabkan tidak ada kebebasan keluar masuk dalam industri. Okey, baiklah, kita pergi ke peranan kerajaan yang kedua, iaitu untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Ada 4 objektif makroekonomi negara. Pertama sekali, untuk mencapai guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan imbangan pembayaran. Jadi mari kita lihat setiap satu dalam objektif makroekonomi negara. Okey. Untuk yang pertama iaitu GTP. Okey, apa itu GTP? Guna tenaga penuh. GTP merujuk kepada kadar pengangguran di sesebuah negara pada paras yang rendah. Okey, rendah iaitu kurang daripada 4%. Adalah sangat mustahil untuk sesebuah negara itu semuanya bekerja. Okey, itu mustahil. So, tapi penunjuk untuk GTP itu bagus ataupun tidak, penganggurannya mestilah kurang daripada 4%. Sekarang GTP negara kita semakin menurun kerana ramai masyarakat yang dibuang kerja akibat daripada pandemik COVID-19. Okey. So GTP yang tinggi menunjukkan pengangguran yang rendah dan banyak kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Sekarang ini bila kita punya guna tenaga penuh menurun, menunjukkan pengangguran yang tinggi, jadi kurang aktiviti ekonomi yang dijalankan. Okey. Baiklah, kita akan lihat objektif makroekonomi yang kedua iaitu kestabilan harga. Kestabilan harga ini penting kerana ia dapat menjamin kestabilan kuasa beli serta kos sara hidup pengguna dan juga masyarakat. Okey. Kalau berlaku inflasi iaitu harga yang naik secara berterusan, ia akan menyebabkan tingkat harga umum juga naik secara berterusan. Bila perkara itu terjadi, maka kos sara hidup masyarakat akan meningkat ataupun menaik. Dan bila kos sara hidup masyarakat meningkat, maka kuasa beli pengguna akan menurun. Mungkin tahun ni dengan RM50 boleh beli 4 set KFC. 5 tahun lagi dengan RM50 mungkin hanya boleh beli 2 set KFC. Itu menunjukkan bahawa kuasa beli pengguna menurun dengan nilai wang yang sama, tapi jumlah barang yang kita perolehi berkurang. Jadi kerajaan perlu untuk mencapai objektif menstabilkan harga. Sebab kalau berlaku inflasi pun tidak bagus, berlaku deflasi pun tidak bagus. Inflasi, tingkat harga umum meningkat secara berterusan. Deflasi pula ialah tingkat harga umum yang jatuh secara berterusan. Bila perkara ini berlaku, firma akan mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja. Dan akhirnya kadar pengangguran meningkat. So, apa berlaku bila kadar pengangguran meningkat?
kos sara hidup pengguna akan menurun. Okey, kos sara hidup pengguna menurun, pendapatan boleh guna masyarakat menurun. Ini menyebabkan taraf hidup masyarakat menurun. Okey, deflasi pun tidak bagus untuk negara, inflasi pun tidak bagus untuk negara. Baiklah, kita lihat objektif makroekonomi yang ketiga. Yang ketiga iaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi apa itu yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi? Okey, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Okey, pertumbuhan ekonomi ini kalau dia pertumbuhannya meningkat, ia menunjukkan ekonomi kita berada dalam keadaan yang stabil. Okey, kenapa pertumbuhan ekonomi ini perlu? Sebab bila berlaku pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ia menunjukkan kegiatan ekonomi yang meningkat. Apa maksud kegiatan ekonomi? Banyak aktiviti-aktiviti ekonomi dibuat. Bila banyak aktiviti ekonomi dibuat, ia akan menyebabkan pertambahan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Kan? Sebab banyak aktiviti ekonomi, firma memerlukan pekerja. Jadi berlaku pertambahan peluang pekerjaan. Bila pertambahan peluang pekerjaan berlaku, maknanya kita dapat mencapai peningkatan guna tenaga. Meningkat jumlah guna tenaga. Dan ini juga akan menyebabkan kadar pengangguran menurun, baik untuk negara. Bila kadar pengangguran menurun, rakyat dapat banyak pendapatan, dan bila banyak pendapatan rakyat, rakyat akan meningkatkan permintaan agregat. Bila permintaan agregat negara meningkat akibat daripada kuasa beli masyarakat, ia akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Kenapa? Sebab bila rakyat minta banyak barang dan perkhidmatan, firma pun akan keluarkan banyak barang dan perkhidmatan. Jadi keuntungan firma itu akan menyebabkan firma membayar cukai keuntungan yang tinggi kepada negara. Jadi akan meningkatlah pendapatan negara dan hasil daripada pendapatan itu akan disalurkan untuk membuat barang awam dan barang sosial. Jadi perkara itu akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam buku teks dia cikgu susun semulalah. Okey, dia terbalik sedikit. Kalau ikut kronologi, lepas kadar pengangguran menurun, maka akan berlaku peningkatan kuasa beli masyarakat dan permintaan agregat, barulah akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara dan akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey, baiklah. Kita pergi ke objektif makroekonomi yang keempat, iaitu imbangan kestabilan harga imbangan pembayaran. Kestabilan imbangan pembayaran. Okey, apa itu kestabilan imbangan pembayaran? Imbangan pembayaran ini ialah satu penyata kewangan yang merekodkan aliran masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antara bangsa dalam tempoh setahun, ataupun dalam erti kata mudahnya, ia merekodkan jumlah ekspor dan import yang dibuat oleh negara kita dalam tempoh 1 tahun. Jadi ada dua jenis imbangan pembayaran, sama ada imbangan pembayaran lebihan ataupun imbangan pembayaran defisit. Jadi apa beza kedua-dua ini? Okey, bila berlaku imbangan pembayaran lebihan, apa maksudnya? Imbangan pembayaran lebihan bermaksud wang yang kita terima lebih banyak berbanding wang yang kita keluarkan. Maksudnya ekspor lebih banyak daripada import. Okey, so bila ekspor lebih banyak daripada import ataupun berlaku imbangan pembayaran lebihan, reserve pertukaran asing di bank pusat akan bertambah. Okey, bila reserve pertukaran asing di bank pusat bertambah, ia akan menyebabkan nilai mata wang tempatan kita semakin meningkat. Jadi bila nilai mata wang kita semakin meningkat, kegiatan ekonomi dalam negara juga semakin berkembang ataupun pesat. Okey. Yang kedua ialah imbangan pembayaran defisit. Apa itu imbangan pembayaran defisit? Dia bermaksud jumlah wang yang keluar yang kita bayar kepada orang lebih banyak berbanding jumlah wang yang kita terima.
Jumlah wang keluar negara lebih banyak berbanding jumlah wang yang masuk ke dalam negara kita. Ataupun dalam erti kata lain, jumlah import melebihi jumlah ekspor. So, bila imbangan pembayaran defisit berlaku, reserve pertukaran asing di bank pusat akan berkurang dan ini akan menyebabkan nilai mata wang tempatan kita semakin merosot. Bila nilai mata wang kita merosot, maka kegiatan ekonomi dalam negara juga akan merosot. Okey, cikgu akan berhenti sesi PDP pada hari ini dengan objektif kedua iaitu untuk mencapai objektif makroekonomi negara yang keempat tadi. Kita akan sambung peranan ketiga iaitu mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif pada pembelajaran seterusnya. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.